Hello, Assalamualaikum. Hiz sekarang ni berada dekat KLIA. Kalau korang nampak Hiz pakai vest macam ni, maksudnya Hiz akan ke misi lah, misi kemanusiaan. Kali ni kita akan ke Syria. Apa yang Hiz akan buat adalah Hiz akan tunjuk kita orang daripada sini transit ke Doha. Kita ada 2 jam je untuk transit. Lepas tu kita akan terus pergi ke Istanbul. Tak silap Hiz, kita akan tidur kat Istanbul 1 malam. And then kita akan fly ke Gaziantep. Kita akan hantar pasukan yang keempat sebenarnya untuk misi gempa bumi Turki dan Syria. Cuma misi ni berlainan sikit lah. Misi ni kita akan gabung sekali dengan misi Ramadan Al-Habib. Ramadan Al-Habib ni maksudnya misi untuk membantu rakyat Syria menghadapi bulan Ramadan pada tahun ni. Safety measure, the cabin light will be dim for the Doha will take 8 hours. All electronic devices must now be put in flight mode. Switch off and disconnect from the in-seat power supply system and USB. Kita orang dah sampai dekat Doha International Airport. Sekarang ni kita orang nak transfer ke Turki from this airport. Di sini okey, diorang semua dah berjalan ke depan. Nanti aku akan jumpa orang dekat Istanbul. Kita akan tidur semalam dekat Istanbul lepas ni. Rupanya Hiz akan masuk dalam Syria selama 3 hari, duduk dalam kemah dekat dalam tu. Kebetulan pula aku bawa kamera, so I can vlog lah inside Syria tu. Okay, kita orang dah sampai selepas 15 jam tau, 15 jam perjalanan dekat melalui flight. Masih lagi tak habis. Yes, it's not masih over yet. ada lagi. Kena tunggu dekat Istanbul Airport ni sampai pukul 6, sekarang pukul 12. Sekarang kena tunggu sampai pukul 6 untuk pergi ke Gaziantep. Aku speechless. Yes, semua orang speechless. Aku macam tak boleh. Aku tak speechless sebab aku tahu, aku terbaca itinerary tu. Mental kau dah ready lah. Kaki aku tak ready. Sekarang ni 7 Celsius dekat luar tu. Sepatutnya winter dah settle, dia nak masuk ke musim bunga. Kan keluar berita kan, Sanliofa sekarang ni tengah banjir, biasa sangat teruk apa semua, disebabkan sekarang ni dia orang tengah musim hujan. Okey lah, kita nak lalu pasport je, lalu immigration sekejap. I'll speak to you once we get through this. So inilah rupanya airport dekat Istanbul. Dia kau akan nampak beberapa perkataan-perkataan yang memang kau takkan faham. Tak payah faham pun, itu tak penting. So sekarang ni kita nak pergi cari makanan sebab dah lapar gila. Nanti kita akan sambung perjalanan sekali lagi untuk ke Gaziantep. Kat sana nanti kita akan diraikan dan dijemput oleh seorang rakyat Malaysia, namanya Fiza. Okay, plane yang ketiga dan terakhir tu hari ni. InsyaAllah, yang last dia, plane last dia selalu ada plot twist. Plot twist dia adalah lambat. Harapannya dia sudah last plane lah kan, tapi dah itinerary cakap memang last lah. Ya, betul-betul last ke Gaziantep. Ke Gaziantep. And then kita sampai bawah, nanti I will update you guys what will happen, okay? Assalam Abu Nur. Hai Fiza. Hi Bayan. We meet again. Yes, okay, I'm the only guy here. All women. Women? You are. First time I say nama saya. Nama saya Bayan Sabah. Working as an external relation coordinator with Bunyan NGO. More than my pleasure to receive you today to start your humanitarian job, your humanitarian mission, Syrian and for Turk people who get affected by the earthquake. May Allah bless all of you. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silah dan salah, jangan simpan dalam hati. Lah, dah naik air. Okay, ini adalah tempat favourite kita orang kalau datang sini buat misi ke apa. Inilah dia tempat ni, Zoo. Oh, begitu menu dia. Ini halba kan? Halba cumin. Ini Zurat. Arabis Kumyun. Air kumyun. Macam masa saya tengah pantang doang Isaac, inilah air minum. Air patang. Ya. Air rebusan ke kayu. Nak rasa boleh? Macam letak essential oil di dalam ni. Bau dia. Dia rasa, betul lah, dia macam clear the throat apa semua, esophagus. Increase your antibody. Increase your antibody.
tiba lentok lah. Weh, mengantuk weh. Kita orang daripada airport terus datang ke kedai Zuzu ni. Tak pergi hotel pun apa semua. Ini kalau sampai hotel memang tak keluar balik dah ni. Lepas ni kita orang akan pergi hotel, tidur, we'll settle for the night. Besok kita akan pergi melawat kawasan yang banjir teruk gila dekat Saliorfa. Dan Saliorfa tu kita akan tengok kesan dia. Air dah surut, dah lah diorang ni kena gempa bumi. Diorang duduk dalam penempatan sementara. Penempatan sementara kau pula kena banjir dan sebagainya. So itu kat area Saliorfa. Tapi kita orang sekarang ni kat Gaziantep. Gaziantep ni diwar-warkan oleh agensi kerajaan diorang tu. Kalau berterusan hujan lebat macam ni, berterusan akan banjir juga. Longkang diorang tak besar dia sebab diorang punya taburan hujan tak macam Malaysia. Wow, aku walaupun macam jet lag masih lagi boleh jadi informatif Hebatlah Hizbah Huzain. Okay, so ini makanan Hiz. Sebenarnya boring je. Ayam goreng. Minuman favourite Hiz adalah Ayran tau. Ayran ni dia macam minuman yogurt. So ya, minuman yogurt yang macam ada masin-masin sikit. It's quite good. Kalau korang datang sini, minumlah Ayran. Is all over the place. Jom. Dia tak pekat sangat. Dia macam cair-cair. Dia macam drinkable. Memang it's meant for drinking. Bukan yogurt yang makan. Korang tiba-tiba kat sini hujan batu. Kena hujan batu siut. Patut dia punya dentaman kuat. Dentaman dia kuat. Dentaman dia kuat. Riza. Dia yang cakap dekat Hiz, jangan bawa baju winter. Sekali aku datang hujan batu. Last person to ask. Dia tak bawa winter, habis makin banyak siap. Kalau dekat Malaysia hujan batu sikit-sikit je tau. Ni bersungguh. Fiza kata panas. Cuaca macam kat Malaysia. Fiza kata datang sini bawa baju macam pakai kat Malaysia je. Baju pakaian Indonesia. Ya, sekali salah dua kena faham sebab Nak jadikan cerita sampai-sampai hujan batu. Tak, dia punya hujan batu batu ni tak beragak tau. Penuh jalan. Tengok dah ada banjir dah. Allah, astagfirullahaladzim. Jangan bagi Fiza masuk. Wih, ya Allah, dengan cermin ni dah sejuk. Korang dekat sini dah start banjir sikit-sikit tau. Sebab dekat sini, negara ni, diorang tak bersedia untuk taburan hujan yang tinggi. Sebab negara diorang kalau hujan macam ala gerimis-gerimis je macam tu. Dia bukan hujan yang macam dekat Malaysia. Kalau hujan macam kat Malaysia, tempat ni tak mampu nak tampung. Sebab diorang tak biasa. Aku dah nampak tadi macam nak banjir tadi. A few moments later. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sampai juga kita dekat dekat mana? dekat Turki, exactly dekat Gaziantep. Ini tempat penginapan Hiz untuk dalam 3 malam. Dan malam keempat Hiz akan bermalam dalam Syria. Satu hari dekat hotel dalam Syria tu, satu lagi dalam kemah dalam Syria tu. Cuma sekarang ni Hiz dengan kawan-kawan lain semua tengah jet lag sekarang, because 24 jam lah lebih kurang kita orang punya flight. Perjalanan kita orang tu bermula daripada pukul 9.30 malam waktu Malaysia. Sekarang ni dah pukul 3 ke 4 pagi the next day waktu Malaysia juga. Just nak bagi tahulah, sebenarnya waktu Hiz dekat KLIA tu, Hiz dapat berita kematian, pemergian Hiz punya makcik lah, makcik belah mak. Hubungan Hiz dengan makcik tu dia lebih kurang macam Hiz kan ada anak buah kan, nama dia Yusof. Macam Hiz suka sayang anak buah tu macam tu. So begitulah juga hubungan Hiz dengan makcik tersebut. Ni adalah makcik yang rapat lah, selalu bawa Hiz jalan-jalan waktu kecil dulu. Banyak kenangan dan juga memori Hiz lah bersama dengan makcik tu. Tapi disebabkan berita tu datang pada waktu Hiz dekat KLIA, waktu tu Hiz dijadualkan untuk datang ke sini untuk buat misi. Rasa ralat sedikit lah sebab tak dapat untuk bersama dengan keluarga, especially my mum. Sebab itu kakak dia kan, PA Hiz tanya, so Hiz macam mana? Tu Hiz jawab lah balik dekat PA Hiz, itulah dia maksudnya menjadi seorang Hizman Huzain. Benda berlaku dekat dia tapi tak dibenarkan untuk proses sebabkan kekangan waktu, sebabkan aktiviti, disebabkan banyak benda lah dalam kehidupan yang berlaku tu apa semua. I cannot process like a normal human being. Macam orang lain kalau berlaku sesuatu, mereka dibenarkan untuk berproses kesedihan, dibenarkan untuk merasa sedih. Tapi macam Hiz kena pura-pura macam tak ada apa-apa supaya tidak mengganggu mood orang lain. Kita datang nak membantu orang dalam kesusahan
kesusahan. Kita tak nak teammate kita ni macam tiba-tiba nak kena jaga emosi kita pula, faham tak? Plus on top of that, I'm here for a mission lah. I feel bad in a way sebab I tak dapat nak berkhidmat during her last days lah. Well, that's me. Sekarang ni aku jet lag, aku nak tidur, and I will see you guys tomorrow. Tomorrow kita orang plan nak pergi Sanliofa, tempat kena banjir yang sangat teruk tu. The next day. Hi, good morning. Hari ni dah hari yang kedua. Allah, ya Allah. Hari ni kita akan ke Sanliofa. Dia punya call time pukul 9. Sekarang dah pukul 8 suku. Aku jet lag lagi sebenarnya. Kita tengok dekat keadaan kat luar sebab semalam nampak hujan batu semalam. Tak tahulah apa rupa dia. Nampaknya hujan dah stop, tapi masih lagi dia punya road tu, jalan dia basah lagi. Ni rupa daripada Haze punya bilik hotel. Haze masih lagi dekat dalam Turki lah. Dia akan travel daripada sini ke Sanliofa. Sanliofa tu adalah tempat, kalau kat situ dia punya tarikan tourist attraction dia adalah Nabi Ibrahim punya. Ada satu cerita tu, Nabi Ibrahim tu kena campak daripada atas bukit tu masuk ke dalam api tu. Benda tu kalau tak silap Haze dekat situ lah, Sanliofa tu ada tempat dia dekat situ. Kita tengoklah, kalau sempat kita tengok lah kawasan tu. Kalau tak sempat it's okay. Aku kan for the first time in my life bila packing barang tu, first time cantik tu. Semua hitam je. Kalau korang nampak backpack ni, backpack yang Haze beli ni apa semua, ini adalah travelling organizer yang Haze beli dekat Shopee ke kat Lazada. Nantilah Haze tinggalkan link tu dekat bahagian komen. Yang paling penting sekali ini Haze punya Haze punya detox. Sebab ini terpaksa Haze datang sini dan beli dan bawa ke sini adalah sebab setiap kali Haze datang kat sini, setiap kali itu jugalah Haze akan macam mengalami masalah lawas sebab makanan diorang sangat berbeza dengan Malaysia. Bila Haze tak lawas tu susah tau dekat sini. Kadang-kadang tu sampai berhari-hari tak membuang. Yang ini adalah barang-barang rambut. Semua barang-barang rambut dalam ni. Bukan Haze datang sini nak cantik-cantik. Haze akan bawa benda ni masuk ke dalam Syria. Sebab diorang cakap malam-malam bila kita tidur dalam kemah tu, malam-malam budak-budak Syria akan datang ke kemah nak dihiburkan. So Haze rasa hiburan diorang dengan Hazman Huzi adalah Haze akan buat rambut diorang. Ni jenama apa Buna tak silap. Nantilah Haze letak dekat link jugalah yang ni. Yang ni kalau macam contohnya malam-malam Haze mandi, lepas tu macam contohnya tempat tu tak ada elektrik ke, nak curl rambut ke benda semua. So lepas mandi, lembab-lembab rambut tu, Haze akan pakai lilit rambut dekat sini. Lepas tu hair tu rambut tu jadi curl. Bangun tu tetap terletak cantik ya, sebab Haze akan pakai benda ni. Nak Haze tunjuk ke macam mana dia pakai dia? Aduh, sebenarnya dah nak demam tau sebenarnya. Belum lagi apa-apa, baru di pertama sampai dekat sini dah rasa macam nak demam dah sebabkan cuaca. So macam ni lah, lebih kurang macam ni. Sebab sekarang ni Haze buat ala-ala kadar je. Lepas tu kita tidur 8 jam, 7 jam, 8 jam. Lepas tu kita bangun, jadi rupa macam ni. Makanan ni macam mana? Oh, makanan dia begitu. Makanan sihat lah, tapi kalau kau tambah cheese banyak macam aku, dia tak sihat lah. Jadi kita lihatlah spread dia, apa yang ada. Breakfast macam mana, macam ni breakfast dia. Dan ada roti. Makanan ruji diorang lah guys. Nak macam mana? Sihat lah makanan diorang ni. Very. Kalau kita datang sini memang nampak berita-berita gini lah. Memang daripada hari tu lagi kot non-stop berita dia. Hello, Abu Nur. Say hello. Morning. Okay, kita orang semua dah dalam van dah, on the way ke, actually banyak benda nak kita buat lah. Nak beli SIM card, tukar duit. Tapi kita akan bergerak terus ke Sanliofa, which is 2 hours away from Gaziantep. Sini adalah banjir memang deras gila. Lepas tu ada satu video tu macam anak dengan mak dia kena tarik dengan arus deras tu, tapi berjaya diselamatkan. Lepas tu ada macam kemah warna putih, diorang penempatan sementara diorang, tapi itu pun kena hanyut dengan banjir juga. So that's where we're going lah. Fulus. Kita orang minta tolong Fiza tukar duit. Mak ayam. Okay. Mak ayam bagi duit. Ini diorang punya duit dekat sini. Kita panggil Turkish Lira. 200 Lira ni bersamaan dengan RM50. Dalam satu note ni bolehlah beli satu makanan. Tak silap his check harga kat sini. Okay, aku nak buat suara SpongeBob. A few hours later, kita dah stop dekat diorang punya arena diorang lah. Ini arena diorang lah kira So dekat arena ni lah tempat diorang stop for toilet, berehat, regang kaki. Aku rasa ada lagi dalam 1.5 jam untuk sampai ke lokasi. Kita kat dalam tu ada pistachio berguni-guni. Siapa nak order, klik kat bawah. Klik kat bawah, swipe up. Actually macam nak je. Aku beli pistachio tau, 1 kilo.
Kat sini pun ada kuaci Mia. Almond dia macam menarik juga. Habislah. Duit aku habis kat sini je nanti. Kan baru suka duit aku habis kat sini je. Macadamian. Macadamian nut. Everything is content. Cotton candy. Macam cotton candy dekat Malaysia yang warna pink, warna biru tu. Tapi ni jauh lebih sedap. Aku dulang, aku sepit. Kau yang beli, aku bakal lebih tiba. Video ni adalah ada satu kereta dia terbalik dalam ni, terperangkap dalam ni. So ini masa diorang banjir hari tu, diorang punya paras. Oh, Nampak tak tanda tanda lumpur dia sampai ke atas tu. Sampai ke atas tu tanda lumpur dia. Masa diorang banjir hari tu sampai situ. Dinding tu sampai ke atas tu lah. Air melimpah-limpah apa semua. Okay, so ni cerita masa pergi Saliorfa tu. Ni sebenarnya berlaku beberapa hari sebelum kita orang sampai tau. Because it's not something that we expect. Masa kita orang pergi ke Turki dan juga Syria, kita orang ada dua plan. Plan pertama adalah untuk isi gempa bumi. Dan yang kedua adalah sempena menyambut bulan Ramadan. Sebab bila diorang punya rumah dah hancur, dah runtuh dan sebagainya, sebabkan gempa bumi tu, so diorang mempunyai kesukaran untuk menyambut bulan Ramadan lah. Tapi beberapa hari sebelum kita orang sampai ke Saliorfa tu, 3 hari tak silap Haze, berlaku banjir yang sangat teruk dekat Saliorfa tu. So kita orang daripada Gaziantep pergi ke Saliorfa tu tengok apa yang kita orang boleh tolong lah. Kita orang masuk ke satu gudang, tempat penyimpanan dan juga peredaran makanan dan juga minuman serta bantuan-bantuan lain macam kemah dan juga selimut dan sebagainya untuk mereka, untuk mangsa-mangsa lah. Dalam tu banyak gila benda yang kita orang boleh tengok dan nampak dekat situ. Dan orang yang bertugas kat situ dia bawa kita orang tengok macam mes ini kita nak tunjuk something dekat korang. Dia buka lah pipe pili dia dekat tepi tu. Dia buka pipe pili dekat tepi tu, dia tunjuk kualiti air diorang sepatutnya sebelum ni diorang boleh minum terus daripada situ, daripada tap water tu ataupun daripada pipe tu diorang tadah air boleh minum terus. Tapi sekarang ni tak boleh dah lah. Sebab kenapa? Sebab ke dalam air tu ada benda asing. It's not clear to drink actually, and became some clans with the water. It's not safe to drink. Banjir tu dia melimpah sehingga kan air-air lumpur semua dah masuk ke dalam takungan air yang memberi supply air kepada seluruh bandar tersebut. Seluruh bandar tersebut dia affected dengan bekalan air yang tercemar. So kita orang akan distribute makanan yang kita orang pack tadi, yang korang nampak yang Haze gagah mengangkat tu, kan? Dahlia pun dia nak buktikan kepada masyarakat dia pergi gym, okay? Kat sini kita akan distribute tu lah ya, makanan apa semua tu. So marilah kita bersama-sama buat mini love bagai ajar anak orang bukan-bukan. Bantuan makanan yang kita orang dah sediakan ni adalah untuk 100 buah keluarga. Dalam satu keluarga tu adalah 5 orang. So penerima manfaat tu dalam 500 orang lah, lebih kurang begitu. Itulah tugas kita orang masa dekat Saliorfa tu. So they are Syrian refugees, and also they are victims of flood. They are also victims of the earthquake. Okay. All check boxes. They are Syrians, all of them. Oh, okay. Dan disebabkan Haze pergi bawah Malaysia for Syria, so macam diorang ni orang-orang Turki, kerajaan dah bantu dah. Cuma ada beberapa orang yang tidak terbantu, seperti pelarian-pelarian Syria daripada Syria yang masuk ke Saliorfa ataupun yang masuk ke dalam Turki. So memang kerja kita orang dalam Malaysia for Syria untuk NGO ni adalah untuk tolong orang-orang Syria, tak kisah dekat dalam Turki ataupun dalam Syria tu itself. So sementara kita orang belum masuk lagi Syria, kita tolong dulu orang-orang pelarian-pelarian Syria yang ada. Korea lah. Ana Malizi. For one take one, describe me. I'm sorry. Jamal. Wahid Isnani Salata. Sita. 1, 2, 3, boy. 6. Yes. 6 7 8 9 10. Syukran. So Saliorfa ni terkenal dengan bandar dua Nabi ataupun bandar Nabi-Nabi. Dekat situ ada
kisah dua orang Nabi dan tempat kenabian yang ada dekat Salurfa. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kisahnya adalah dia dicampakkan ke dalam unggun api ataupun api, kemudian api tu menjadi sejuk. Dan yang kedua adalah kisah Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub tu kisah yang mana dia ada penyakit kulit, lepas tu Allah memberikan mukjizat sebuah telaga, kemudian telaga tu dia sapu ke dia minum, kemudian penyakit kulit dia hilang. Sekarang ni telaga tu dibuka untuk semua orang, kepada publik untuk ada orang ambil air dekat situ secara percuma. Itulah dia kisah sedikit jejak Rasul. Sambil-sambil kan, sambil kita pergi Salurfa tu, dah lah sampai ke tempat orang, kita pun tengok jugalah sikit. Aku ni macam buat rancangan jejak Rasul lah. Datang sini. Ni masjidnya. So kita orang datang sini nak solat sebenarnya, bukanlah nak sightseeing, nak solat. So ini masjid dia. Okay, ini well dia, healing well dia. The well, Allah provided Prophet Ayub with water from this well to drink and wash to get cured from his illness. Healing well, Shifa likuyu, patience makam. Siapa yang kurang bersabar tu, marilah masuk dalam ni. Ada fountain, healing water dan sebagainya lah. So dekat dalam ni pun kita boleh ziarah dan kita boleh tengok-tengok. Dalam ni ada Haze pernah masuk dulu. Masa Haze pernah buat misi yang pertama, Haze masuk dalam ni. Dalam tu nampak tak warna hijau dalam tu. Kita masuk dalam tu dan kita boleh nampak perigi bawah tu lah. Macam tu lah dekat dalam dia. Di dalamnya begini. So this one there is supposed to be water. What do people do here? When they are inside here? Doa. Because previously I came here 3 years ago. There is water here. Water? Yeah, but there's no water here. Ni pergi makan Nabi Ayub. Air dia dekat sana, kita boleh minum. Nabi ni lah kalau aku baca dia punya sirah kan, dia punya hardship tu berpuluh tahun. Yang dia pernah cakap kepada isteri dia, kita baru susah berapa tahun, tapi kita dah senang berapa puluh tahun pula. Itu ayat tu yang macam, oh betul lah, aku baru berapa susah berapa sikit je. Dia baru susah beberapa jam. Bayangkan yang lain. Kan Nabi tu dah bertahun-tahun. Berapa tahun kau ingat tak? Itu Nabi tu. Ya. Yang kita orang sebab pergi masjid Ayub tu saja sebab untuk solat jamak. Tapi yang tempat Nabi Ibrahim tu tak sempat nak turun lah. Tapi dulu Haze pernah pergi. Waktu first Haze pergi Syria. Tapi tak apalah, bila ada peluang nanti Haze tunjuk lagi kat korang lah apa rupa tempat yang Nabi Ibrahim kena campak apa semua, cantik tempat tu. Tapi semua dah affected dengan gempa bumi. Yang ni sepatutnya dia ada menara yang tinggi, tapi dah roboh kan. So gempa bumi patutnya ada 2 menara kat situ. So tinggal lah begini dia punya struktur. Mari kita sini ada makam sejarah. Pada kurun dan abad. So ini tempat dia orang ambil air. Ambil air yang tu lah. Daripada makam tu tadi, dia sampai ke telaga sana. Telaga sana dia connect ke sini. Lepas tu ada sini ada batu kecil, kat dalam tu ada air mengalir. Sampai ke telaga. Terus dari sana dia connectkan sampai ke sini. Oh, learn something new with Hazel Hussein. Jejak Rasul. Ni. This is spring water buat juga. Wow, okay lah, light. Okay. Oh, ada rehal kat sini, tak gila. Makan kat sini. Hungry. Manis kan? Manisnya. Yang kedua kat aku baju aku ni adalah air gula ya. Tengok air gula dia, tengok. Oh. Menitik contoh. Okey, yang ni pula adalah tempat Nabi Ibrahim. Ini cerita yang Namrud melontarkan Nabi Ibrahim ke dalam api. So yang 2 tiang tu adalah tempat ataupun sistem yang melastik Nabi Ibrahim ke sini tak silap. Jauh dia lontar daripada situ sampai ke
kat situ. Nanti ada dekat bawah tu, dan bawah tu ada tasik tau. Kat situlah area dia. InsyaAllah kita turun kita nanti tak pasti kita turun ke tak. Tapi ni lah tempatnya lah, Salyofar. Tak jauh daripada masjid Nabi Ayub tadi. Dekat sini semua kereta-kereta yang disebabkan banjir, diorang apa ni, faham tak? Apalah diorang longgokkan kereta-kereta yang affected dengan banjir semua kat sini. A few moments later. Okay, sekarang kita dah sampai dekat, actually kita kat mana tadi, sorry, kita orang tidur ni. Kita orang tidur dalam kereta selama 2 jam lebih. So kita orang makan nasi Arab. Masuk. Halo. Orang bawa sambal daripada Malaysia. Very spicy. I know this a little bit now. Allah ruh. Aku rasa tak, ya astagfirullahalazim. Aku rasa title video ni adalah Pak Arab makan sambal. This one ni okey lagi lah. Sambal ikan bilis. One. Assalamualaikum. It's sweet. Yes. Sweet and spicy. Pedas juga. It's called Mandi and Cold mandi. Mindi. It's called mandi or Yes. lamb mandi. And it's a traditional Yemeni food. Traditional Yemeni food. Okay lah korang, macam biasa kalau makan Arab, lamb mandi, biasalah lamb mandi. Rasa dia pun macam lamb mandi. So I will update you guys sama ada besok ataupun satgi lepas kita dah balik ke hotel. Okay, bye. Assalamualaikum. Dari ke Hatay tu nanti kita akan ada sensation seperti bau kurang menyenangkan kerana ada jenazah yang belum lagi dikeluarkan daripada runtuhan bangunan. Saya tak tahu sama ada Haze sampaikan ini sampai ke tidak kepada korang, bukan mata tapi sampai ke dalam hati. Apa yang Allah bagi Haze rezeki ni untuk lihat kesusahan orang. Apakah korang juga faham apa yang Haze rasa ketika berada di bumi Turki sekarang ni?